Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 25 Oktober 2021 kita sambung hikayat fiqh, hikayatun fiqhiyatun, siri yang ke-94. Al-Hikayah Ar-Rabi'ah wa Tis'un. Kisah kita pada kali ini iaitulah kisah di antara pejuang Islam yang awal, yang masuk Islam awal, Khabbab ibn al-Arat, Mus'ab bin Umair, dan juga bagaimana keadaan mereka menghadapi cabaran, ujian, dan Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka pahala yang besar. Dalam kisah kita ini masih lagi dalam bab kematian. Tajuk kitanya tentang kain kafan. Kewajipan mengkafankan mayat. Mayat yang mati biasa dikafankan. Yang mati syahid dikafankan dengan darah-darahnya, tidak dimandikan. Itu perbezaan. Para jemaah sekalian, kita baca kisah, kemudian kita pergi kepada penjelasan dan huraian. Rawi al-Qisah Khabbab nama dia. An Khabbab radhiyallahu anhu qala hajarna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajha Allah. Allahu akbar. Kami berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata kerana mencari keredaan Allah azza wajalla. Kerana wajah Allah maknanya mencari keredaan Allah azza wajalla. Fawaqa'a ajruna 'ala Allah. Allah Ta'ala berilah pahala kita ni, Allah Ta'ala yang berikan. Faminna man mata lam ya'kul min ajrihi syai'an. Ada orang pejuang Islam yang mati awal, pahala dia tersimpanlah bersama dengan dia. Minhum Mus'ab bin Umair. Mus'ab ni mati awal iaitu dalam peperangan Uhud tahun yang ketiga. Wa minna man ayna'at lahu thamaratu. Ada di kalangan kami yang panjang umur, mereka dapat makan hasil daripada kemenangan Islam. Dapat harta ghanimah, dapat banyak pulangan-pulangan harta dunia. Fahuwa yahdibuha. Mereka dapat ambil hasil-hasil yang Allah anugerahkan melalui peperangan dan sebagainya. Qutila yawma Uhudin. Mus'ab mati syahid dalam peperangan Uhud. Falam najid ma nukaffinuhu. Kami tak ada kain nak kafankan dia illa burdatan, kecuali selai kain yang dia pakai. Allahu akbar. Selai kain yang dia pakai itu yang ada. Iza ghattayna biha ra'sahu kharajat rijlahu. Kalau kami tutup kepala dia, kaki dia keluar. Kain, selai kain nak tutup macam mana? Tak cukup saiz. Wa iza ghattayna rijlaihi kharaja ra'suh. Kalau kami tarik ke bawah, tutup kaki, kepala pula terbuka. Fa amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nughатtiya ra'sahu. Nabi sallallahu memerintahkan kami tutup kepala dia dengan kain, wa an naj'ala 'ala rijlaihi minal izkhir. Allahu akbar. Kami tutup kaki dia dengan rumput izkhir. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga imam-imam hadis yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian, hadhil qissa zu syujun. Kisah ini kata orang sebab kita. Kita akan kenal nanti siapa Mus'ab bin Umair.
As-sahabi al-jalil al-mudarrisul awal lil ansar, mati tak ada kain untuk dikafankan. Allahu akbar. Kita berpindah kepada dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada takfinul mayyit bima yasturu. Kewajipan kita kafan mayat itu dengan apa yang boleh menutup jasad dia. Kalau tak ada kain kecuali selai kain kita tutup. Tak ada kain, tak cukup kain, kita tutup dengan rumput, dengan daun-daun. Yang penting mayat seorang Muslim ini mesti ditutup. Kehormatan dirinya mesti dijaga. Ini adalah merupakan fardu kifayah. Mana kalau tak ada siapa buat kerja ni, semua orang berdosa belaka. Satu negeri, satu kampung berdosa dengan sebab tidak tertunainya tanggungjawab mengkafankan jenazah seorang Muslim. Sebab oleh kerana tajuk kita dalam bab jenazah, kita berhenti setakat tu. Kalau tidak, banyak lagi dilalatul hadis. Bagaimana sahabat ni zuhud, bagaimana kita boleh panjangkan sampai 10 pengajaran, 10 dilalah boleh kita ambil daripada kisah ini. Tapi cukuplah kita ambil untuk tajuk kita, supaya tidak pergi jauh. Kalau tidak, tak cukup masa kita. Minal mawdu'atil lati tusar, di antara poin ataupun isu yang dibincangkan, yang pertama kita kena rawi al-qisah Khabbab ibnul Aratti bin Jundalah. Dengar ni, Khabbab bin al-Aratti, alif ra ta, alif lam depan, al-Aratti bin Jundalah at-Tamimi nasaban. Dia nisbah kepada Bani Tamim. Al-Khuzai wala'an. Az-Zuhri halafan. Dia panggil halif kepada Bani Zuhrah. Ada perjanjian lah. Bahasa istilah sirah. Subiya fil jahiliyah. Dia ni orang asalnya anak orang baik-baik, tapi ditawan, dicuri. Dikidnap kata orang, kena curi pada zaman jahiliyah. Fabi'a bi Makkah. Orang mari Mekah dia jual jadi hamba. Dicolek. Maka dia jadi maula Ummu Anmar al-Khuza'iyah. Sebab dia kata Khuza'i wala'an tadi. Jadi dia jadi macam anak angkat lah kalau kita bahasa kita sekarang ni. Mana dia pengwala tu, maknanya dia ni dibeli oleh Ummu Anmar, dia beli, maka dia ni sebah kepada Khuza'i. Kemudian kana qainan. Qainan ni orang yang pandai buat senjata. Khabbab dia pandai buat senjata. Kerja dia. Wa aslama qadiman, dia masuk Islam awal, kana sadisu sittah. Salah seorang daripada 6 orang yang terawal masuk Islam. Dan dia termasuk dalam mustad'afin, golongan yang lemah. Namun begitu, kekuatan jiwa dia di antara orang yang min awwali man azhar Islam, orang yang awal mengiklankan Islam dia. Dia tak peduli dengan puak kafir. Uziba azaban syadidan. Allah. Dia telah diseksa, diazab di Mekah begitu dahsyat. Oi, dahsyat tuan. Mereka ni puak kafir nyalakan api. Nyala api, tarik dia atas api. Padam api. Api itu padam dengan sebab ni keluarnya minyak lemak keluar daripada tubuh di belakang dia. Ya Rabb. Faturikat. Puak kafir tinggal gitu, terguling dia kat situ. Allahu Akbar. Besarlah pahala engkau ya Khabbab. Syahidal masyahid. Dia telah menyaksikan peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi kita wafat, dia pergi duduk di Kufah bersama dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kan Ali kubur dia di Kufah. Dia mati pada tahun 37, umur dia 73 tahun. Ada kata sanad qila 336. Salla alaihi Ali, Sayyidina Ali khalifah salat ke atas dia radhiyallahu anhu wa arda. Cerita Khabbab ni panjanglah. Ini secara ringkas. Kitab kita ni biasanya dia akan ulang-ulang. Bila mari cerita lain, cerita dalam hadis lain pula, dia akan cerita part lain pula. Jadi sini cerita Khabbab. Siapa pula Mus'ab bin Umair yang dicerita oleh Khabbab?
Mus'ab bin Umair ni, siapa-siapa nak dapat anak sehari dua ni, cucu, jangan lupa Mus'ab, ambil nama ni. Seorang pemuda yang berani, sanggup tinggalkan kemewahan hidup semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Mus'ab bin Umair dengan Ain, Umair bin Hisham Al-Qurashi Al-Abdari. Al-Abdari itu nisbah kepada Bani Abduddar. Ada satu kabilah di Mekah tu nama dia Bani Abduddar. Jadi Al-Abdari. Kani min arfahin nas. Allahu Akbar. Salah seorang daripada keluarga yang mewah di Mekah. Mana anak bangsawan, bukan budak kampung. Anak bangsawan. Yang di Mekah, dua orang ayah dia sangat menyayangi dia, sehingga kan mak dia memakaikan pakaian yang cantik-cantik untuk dia. Dikatakan Mus'ab ni macam anak orang kaya sama kita dah. Baju pagi lain, baju sukan lain, malam nak tidur baju lain. Masya Allah, wa kana a'tar. Wangi semua Mus'ab ni. Bukan duduk seripu apa ni, keriput kita lah. Maknanya anak bangsawan. Penampilan pun orang pun comel, pakaian pun lawa. Masya Allah. Balaghahu, dia dengar khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, ajak orang kepada Islam di Daril Arqam, rumah Arqam. Di mana ke Darul Arqam? Tuan-tuan dan puan-puan yang biasa pergi Mekah, depan Bukit Safa. Kan kita nak pergi sa'i tu ada Bukit Safa, depan tu ada rumah Arqam. Nabi kita selalu pilih rumah Arqam, kenapa? Sebab orang pergi mari situ. Orang nak pergi sa'i, pergi mari. Jadi kalau ada orang melalui ikut ni pun orang tak nampak, ingat keduk sa'i. Dia orang ni menyusup masuk dalam rumah Arqam untuk jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi kat mana? Rumah Nabi dekat dengan Marwah. Dekat Marwah, ujung Marwah tu tak betul kalau ada orang kata rumah Nabi sudah jadi tandas. La, tidak. Masih ada di Marwah. Nabi datang situ dekat Marwah, sa'i Safa. Jadi Nabi daripada rumah dia pergi rumah Arqam tu strategi. Orang ingat Nabi duduk sa'i, jalan, masuk dalam rumah, buat perjumpaan tertutup, sembunyi, siri. Dia masuk Islam dan dia sempat menyembunyikan Islam dia kerana takut pada mak ayah dia yang sangat sayang kepada dia ni. Tapi dia selalulah pergi. Satu hari, nasiblah dia. Allah Ta'ala nak uji dia. Uthman bin Talhah tengok dia, yusalli. Dia tengok, sudah. Mus'ab tu, cara pergerakan dia ni, cara Islam. Cara orang Muhammad ni. Dia repot pada keluarga dia. Ayah dia ambil dia, fa'akhazuhu wa habasu. Ambil, ikat dia, kurung, tak benar. Dia dikurung, tak benar berjalan. Takdir Allah SWT terlepas dan dia sempat melarikan diri bersama dengan rombongan yang terawal ke bumi Habsyah, Ethiopia. Pergi sana. Kemudian dia balik ke Mekah. Setelah Islam agak berkembang, maknanya ada kekuatan lah dengan masuknya Sayyidina Umar masuk Islam, Hamzah masuk Islam. Jadi nampak ni orang Kelantan kata ramai hok gedebe-gedebe Quraisy masuk Islam. Kemudian selepas daripada perjanjian Aqabah yang kedua, Nabi SAW hantar Mus'ab ke Madinah supaya untuk menjadi guru orang-orang masuk Islam di Madinah. Mus'ab pergi jadi guru, mengajar Quran, berdakwah di sana. Maknanya al-muallim al-awwal yang dihantar oleh Nabi SAW ke Madinah siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab sempat peperangan Badar bersama Nabi 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Wastushhida, syahid dalam peperangan Uhud. Syahid dalam peperangan Uhud. Ketika itu umur dia baru 40 lebih sikit. 40 lebih sikit. Qatalahu Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah Al-Laythi. Ibnu Qami'ah ni sangat jahat. Dia ingatkan Mus'ab tu Nabi sebab comel orangnya. Lawa. Walaupun Mus'ab umur 40, Nabi dah umur 50 lebih. Kan? Nabi kita berhijrah umur 53. Uhud tahun 5 tahun, mana 56 tahun Nabi. Tapi dia tak, yalah dalam peperangan mungkin debu, dia ingat Mus'ab tu Nabi, maka dibunuh.
Pada waktu itu rayah, bendera Islam di tangan Mus'ab. Maka Nabi SAW ambil bendera, serahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Maka itu kisah Mus'ab. Baik para jemaah sekalian, dua nama telah kita sebut. Maka Mus'ab ni bagaimana? Al-hijratu ilal Habasyah. Isu yang ketiga, berpindah ke Habasyah, kemudian ke Yathrib, Madinah. Semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla dan nak jaga iman. Nak jaga iman. Jadi orang yang pergi ke Habasyah ni dua kumpulan. Kumpulan yang pertama, fariqul aghniya, orang kaya. Mereka membawa diri ke Habasyah semata-mata walaupun negeri ghurbah, jadi orang asing di negeri lain, sedangkan mereka duduk di Mekah, mewah, ada harta, ada keluarga, ada rumah. Taraku diyarahum wa ashiratahum ilallah. Mereka sanggup tinggal keluarga, kampung halaman, semata-mata membawa iman, menjaga iman dia kepada Allah Azza wa Jalla. Pergi mereka ke Habasyah. Fariqul al-fuqara, satu lagi kumpulan orang fakir. Macam Mus'ab tadi anak orang kaya. Satu lagi kumpulan orang fakir yang telah diazab, diseksa oleh puak-puak Mekah dan telah di-offer tawaran istimewa, tinggal Muhammad, projek dapat. Bukan main ni. Kan? Tinggal dakwah Islam, kami bagi kemewahan pada kamu. Mu tak akan miskin lagi. Mu akan jadi orang besar di Mekah ni. Tapi mereka tidak sanggup menukar iman dengan projek-projek yang ditawarkan, sebab projek yang ditawarkan kecil berbanding dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mereka berhijrah semata-mata kerana Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, ila akhiri al-hadis tentang hijrah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Baik, yang keempat, bidayatul hijrah, pada permulaan hijrah ke Madinah. Kanatil hayatu sa'bah. Susah orang-orang muhajirin melalui agak sukar pada waktu itu. Sebab apa? Madinah tu bumi yang penuh dengan wabak. Aubi'ah dia panggil. Penuh dengan wabak. Kita dah cerita dalam siri yang lepas. Nabi SAW bila pergi ziarah Sayyidina Abu Bakar demam panas, Bilal panas. Akhirnya Nabi doakan supaya Allah mangkul hummaha ila Juhfah. Ya Allah, sehatkan bumi Madinah ini, pindah penyakit ini ke Juhfah. Alhamdulillah. Kemudian penyakit dipindah, Madinah jadi sehat. Alhamdulillah. Maknanya sahabat-sahabat yang datang awal ke Madinah menghadapi masalah kesihatan, masalah gangguan keuangan, banyaklah masalah, sehingga mereka ada yang kelaparan, kehausan, kurangnya siap pakaian, namun mereka sabat alal haqqi, tetap dengan pendirian teguh dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Beberapa cerita yang menyedihkan, di antaranya Nabi SAW yatalawwa minal ju'. Kadang-kadang Nabi sendiri kelaparan, ikat batu di perut. Tak ada apa nak dimakan. Hatta daqal. Daqal ni mana tamar yang paling murah sekali standard. 5 rial sekilo sama kita hari ni. Tak ada. Tak ada nak masuk dalam perut. Nabi tak ada. Boleh je Nabi berdoa, minta mukjizat. Tapi Nabi nak ajar, nak didik masyarakat supaya bersifat zuhud. Pernah Sayyidina Abu Bakar, Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Umar, keluar daripada rumah masing-masing kerana lapar. Mereka bertemu tengah jalan. Gimana Abu Bakar? Lapar Rasulullah. Umar, lapar. Maka Nabi kita pergi ke rumah Abu Ayyub, ke kebun Abu Ayyub, dan di sana terdapatnya makanan. Allahu Akbar. Yakhrujuna ghuzatan fi sabilillah. Ada di kalangan sahabat keluar nak pergi berperang, jauh jarak tu. Hufah, berkaki ayam, la ni'ala lahum, tidak ada kasut, tak ada selipar. Sehingga mereka berjalan berkoyak kaki, jalan atas pasir, atas batu.
terpaksa diikat kaki, terkenal dengan peperangan Zatul Riqa, peperangan yang diikat kaki. Allahu Akbar. La yajiduna ta'aman, ada kalanya mereka tak ada makanan, illa bi khabti syajaril, ambil daun kayu, tumbuk, makan. Sehingga keluar dia punya najis macam tai kambing. Itu cerita. Allahu Akbar. Panjanglah cerita-cerita tentang ini. Untuk maklumat para jemaah sekalian, siapa yang berminat, suka nak dengar cerita kisah Nabi dengan para sahabat, betapa susahnya mereka melalui jalan ini, tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman video yang telah saya baca, sebuah kitab kisah Nabi dengan sahabat. Adalah dalam 20 ke berapa puluh siri. Tengok dalam video kita tu, dalam playlist, cari kisah Nabi dan para sahabat. Tuan-tuan nak dengarlah malam-malam, duduk atas kereta kita dengar. Dalam perjalanan travel, sekarang ni dah boleh travel, masuk je ambil ni, tak dalam MP3, masuk dalam kereta, dengar. Daripada duduk dengar lagu, duduk dengar setengah-setengah channel video, duduk radio hari ni pula banyak cerita pelik-pelik lah. Benda yang tak bertapis, dengar yang sahih lebih baik daripada kita duduk dengar yang pelik. Allahu Akbar. Itu contoh. Isu yang kelima, tidak banyak harta di peringkat awal. Peringkat awal Islam tidak banyak harta. Sehinggalah zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Umar zaman dia Raq'atul Islam wasiah. Maknanya pemerintah Islam setelah pergi ke Parsi, pergi ke Syam, pergi ke kawasan Rom, Parsi sudah jatuh, maka banyaklah harta-harta yang dapat, harta ghanimah sudah dapat, kan? Makanan-makanan sudah banyak, maka ada yang bergembira, ada yang rasa sedih. Ar-Ra'ilul awal, mereka rasa bimbang. Kebimbangan tu ada. Kami dulu berperang dalam keadaan susah, sekarang ni kita senang, mewah. Bagaimana keadaan? Tengok tuan-tuan, gambaran kebimbangan sahabat. Al-Imamul Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya, anna Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni orang kaya. Kaya di Mekah, dia pergi Madinah, dia berniaga, kaya pula di Madinah. Masya Allah. Orang yang pandai berniaga ni, duduk kat mana-mana pun boleh je kaya. Sebab itulah kita tengok, kadang-kadang orang, kita duduk sibuk kan, orang Bangladesh ke orang apa India yang mari pak negeri kita, mereka ni biasa berniaga. Kaya duduk kat mana pun jadi. Jadi, apa ni, Ibnu Auf ni Masya Allah, di Madinah, kaya balik. Walaupun dia tinggal harta di Mekah. Satu hari, saya tak baca Ti'arah, tak sempat masa. Tuan-tuan dengar cerita terus. Cerita ni, orang panggil, insya-Allah, memberi kesedaran kepada kita. Satu hari dia puasa. Ibn Rahman puasa sunat. Utiya bi ta'amin. Orang bawa lah, keluarga dia bawa makanan untuk buka puasa. Tengah dia nak buka puasa, dia teringat ke Mus'ab bin Umair. Dia kata, qutila Mus'ab. Mus'ab bin Umair dibunuh. Wahwa khairum minni, dia lebih baik daripada aku. Dia hijrah dulu. Hijrah pula ke Habasyah, hijrah ke Madinah, jadi guru. Kuffina fi burdatin. Telah dikafankan dengan sehelai kain. Kalau tutup kepala, terbuka kaki. Tutup kaki, terbuka kepala. Allahu Akbar. Masya Allah. Wa qutila Hamzah. Hamzah, pak saudara Nabi, juga mati dalam peperangan Uhud. Wahwa khairum minni, dia lebih baik daripada aku. Mereka mati tak sempat merasai kekayaan harta ghanimah. Thumma busita lana minad dunya ma busit. Kemudian mari zaman Sayyidina Umar, dunia telah luas untuk kita. Sekarang ni kita kaya, kita mewah, harta sawat di Iraq. Umar stop, tak bagi lagi kepada tentera kerana terlalu banyak harta. Dibimbangi, takut tak tahu nak apa. Kata dia, u'tina minad dunya ma'u'tina. Kita telah diberi kepada kami dunia dengan kemewahan-kemewahannya. Wa qad khashina. Dengar tuan-tuan. Wa qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Aku bimbang, takut pahala-pahala perjuangan kita Allah bayar cash, bayar segera atas dunia. Nanti di akhirat kita sudah tidak ada pahala lagi.
thumma ja'ala yabki, dia menangis hatta tarakat ta'am, tak jadi nak makan, nak buka puasa tadi tak jadi nak makan. Sebab apa? Sebab dia ingat ke ar-ra'ilul awal, generasi pertama perjuangan, bila mati awal mereka tak sempat merasai kemenangan yang besar-besar sehingga mereka pergi dengan pahala-pahala yang terjanjikan. Kita ni bimbang, kita dapat kemewahan ni, aku bimbang apa? Abdul Rahman kata, aku bimbang takut Allah Ta'ala bayar sekarang pahala, menyebabkan di akhirat kita tak ada. Masya Allah. Hadis ini rawahul Bukhari. Itu sahabat. Kalau kita nak baca cerita Amr bin al-As, macam tu juga, dekat nak mati, menangis-nangis dia. Dia kata apa? Aku bimbang, takut-takut pahala yang perjuangan kita yang susah-susah di awal dulu telah hilang dengan sebab kemewahan yang kita ada. Para jemaah sekalian, kita muhasabah diri kita. Kita kadang-kadang waktu dulu susah, dakwah kita ni susah, tiba-tiba di saat akhir kita jadi kaya raya, followers banyak, follower ramai, pengikutnya ramai, pentaksub ramai juga setengah orang tu. Kan? Dia tak dapat membinakan ketaksuban pada pelajar, bukan taksub pada dalil, taksub pada orang, pada body syekh. Sehingga syekh dia tak boleh disentuh, tak boleh ditegur. Maka kita bimbang, takut Allah Ta'ala segerakan pahala itu di dunia, di akhirat esok kita tak dapat banyak. Na'udzubillah min ghadabillah. Baik, kita teruskan lagi perbincangan yang keenam. Qutila fi ma'rakati Uhud, mati syahid dalam peperangan Uhud 70 rajulan, 70 tentera Islam mati dalam peperangan Uhud, bermakna 1/10. Tentera Islam, asalnya tentera keluar dari Madinah nak pergi ke Uhud, 1000 orang. Sampai di Ajimmati Syaikhaini, sampai dekat dengan satu tempat nama di Ajimmati Syaikhaini, sampai di situ 300 orang munafikin lagi balik. Tinggal tentera berapa? 700. Yang mati syahid berapa? 70. Maknanya 1/10 telah mati syahid. Dalam bahasa peperangan dia panggil khasarah fadihah, satu kerugian yang besar, sebab besar kematian, tinggi darjat kematian. Tapi bagi orang mati syahid tak rugi, sebab mereka syuhada inda rabbihim yurzaq hayah. Mereka di sisi Allah Ta'ala dia dapat nikmat rezeki yang besar. Cuma kita kata dari sudut ke strategi keperangan, kita kerugian besar. 64 orang rajulan daripada Ansar, ramai daripada Khazraj. Syuhada al-Muhajirin 4 orang saja. Siapa dia? Hamzah, Abdullah bin Jahshi, Mus'ab bin Umair, Syammas bin Uthman. Syammas bin Uthman. 64 campur 4 lagi jadi berapa? 68. 2 orang lagi mungkin daripada orang lain. Wa min masyahid, di antara ulama, di antara sahabat yang besar yang masyhur dalam peperangan yang mati syahid, Anas ibn Nadar, Khaythamah ibn al-Haris bin Malik, Sa'd bin Rabi' dan Abdullah bin Amr bin Haram, Walid Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an jami'is sahabah. Tuan-tuan nak tengok perang Uhud, bukan di sini cerita dia. Perang Uhud tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah saya tentang kisah ringkas pengajaran dan peperangan Uhud, boleh tengok di sana. Yang ketujuh, Khabbab ibnul Arati radhiyallahu kana, Khabbab sempat merasai nikmat dunia kemenangan. Sebab dia mati pada tahun 37, mana zaman Sayyidina Ali. Bermulanya era kesenangan tu di mana? Zaman Sayyidina Umar. Dan disambung oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu an jami'is sahabah. Maka dia juga bimbang seperti Abdul Rahman bin Auf. Dia bimbang apa? Dia bimbang takut apa? Takut kemenangan ini, kemewahan ini Allah Ta'ala bayar di atas dunia lagi, kita punya pahala. Bimbang di akhirat tidak dapat seperti yang didapati oleh sahabat-sahabat yang telah mati awal. Allahu Akbar. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ali kata apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda,
Nabi kata, "Hei para sahabat, antumul yauma khairun am iza ghudiya ala ahadikum bijafatin min khubzin wa lahmin?" Mu hari ni lebih baik ke ataupun nanti satu masa kita dapat kemewahan? Oh, nak makan tu dah ada dengan dagingnya, dengan roti, mana mewah makanan kita. Pakaian-pakaian cantik kamu akan dapat. Kamu akan pakai pakaian yang cantik sebagaimana diselimutnya kelambu Kaabah tu. Mana Kaabah tu comel pakaian. Mana lebih baik? Sekarang ke susah ataupun tunggu kaya? Sahabat kata, "Qulna bal nahnu yawma idzin khairun." Rasulullah, kami sekarang lebih baik. Kita tak mikir dunia, kita tumpukan kepada ibadat semata-mata. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Bal antumul yawma khair." Nabi kata betul. Kamu sekarang lebih baik, jangan tunggu sehingga Islam menang, negara Islam sudah luas, kekayaan datang, nanti kamu lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah. Ini hadis rawahu At-Tirmizi. Salah seorang daripada sahabat Nabi ini, Abu Hurairah, bila orang bagi hidangan kepada dia makan syah masliyah, BBQ kambing, yarfud, dia tak mau makan. Aku tak mau makan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sedih, duka cita pada suatu hari sebab dia kata apa, iz'adaru kaman, dia sempat di zaman dia tu zakat hartanya 40,000 dinar. Kaya. Dulu nak tidur pun atas tilam gitu je. Sayyidah Fatimah, isteri dia, anak kesayangan Nabi, kerah dia tangan ni, duk kisah gandum. Allahu Akbar. Kalau nak sekarang ni, Fatimah nak 10 khadam pun kita boleh bagi. Masa tu Nabi minta seorang yang Nabi tak bagi. Nabi bagi zikir. Nak tidur, baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allah Akbar 34 kali. Itu yang Nabi bagi. Nabi kata, "Khairul lakuma min khadim." Lebih baik kamu amal doa ni, terima ijazah doa ni daripada aku beri khadam. Masya Allah. Nabi tak didik anak dia mewah. Nabi didik anak dia zikir. Macam mana dengan kita hari ni? Boleh kita didik keluarga kita dengan zikir? Baiklah. Mus'ab bin Umair, ketika dia syahid, sahabat-sahabat tak jumpa nak cari kain yang cukup untuk dikafankan dia. Maka Nabi SAW minta supaya tutup kepala dengan kain yang ada, kemudian ditutup kaki dia dengan izkhir, mana dengan rumput. Dengan rumput. Kemudian dikebumikan. Jadi orang mati syahid dikebumikan tanpa dimandi dan dikafankan dengan kain, dengan pakaian yang berdarah itu. Sebab apa? Sebab mereka di akhirat esok keluar dari kubur dengan darah-darahnya. Launuhu launud dam wa rihuhu rihul miski. Warna darah-darah lah, tapi bau kasturi. Allahu Akbar. Mulianya orang yang mati syahid, kan? Mulianya orang yang mati syahid di sisi Allah Azza wa Jalla dan pada hari akhirat esok. Maka di sini para ulama mengambil istimbak bahawa kafan mayat itu paling minimal selapis. Boleh tutup, cukup. Yang 3 kali itu sunat. Lebih dengan kain-kain kafan yang mewah-mewah, itu dilarang, makruh, tidak baik. Sebab apa? Buat apa banyak-banyak? Kita nak letak di dalam bumi. Yang orang atas darat ni lebih utama pakai kain tutup aurat. Maka itu dia panggil Mus'ab bin Umair, anak bangsawan Mekah, tukar baju 3-4 kali satu hari, mati kerana Allah. Nak kafan pun tak ada kain. Allahu Akbar. Bagaimana kita tuan-tuan? Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang tajuk boleh apa dia? Kita siapkan kain kafan untuk kita, kan? Saya dah cerita, kan? Kita atas kapal lah, macam-macam dulu. Baiklah, yang ke-9. Wa yustahabbu fil kafani, sunat perkara persandalan kafan ini, yang pertama, kain itu bersih.
Jangan ambil kain kotor-kotor lah, kain yang bersih, nazif, yang boleh menutup semua tubuh daripada kepala sampai kaki. Itu satu. Dan warna dia putih, abyad, warna putih. Yang ketiga, an yujammara, elok kalau kita kain tu diwangikan. Macam kita kain ni, kita letakkan ada air wangi sembuh atas kain tu, dengan kapur baruhnya, dengan apa dia tu, supaya bila orang mari dekat mayat ni tak bau mayat lah, bau wangi. Yang keempat, bagi orang laki-laki 3 lapis kain. Bagi orang perempuan 5, 3 kain, 2 khimar, tudung dia tu dengan kain dia tu. Jadi 5 untuk wanita, laki-laki 3. Yukrahul mughalatu fil kafani. Makruh, tidak baik kita kafankan orang mati dengan kafan yang mahal harga dia, qimah, ataupun dengan jenis kain yang mewah. Tak payah. Kain kafan cukup dengan kain kafan je. Macam kain kafan kita buat tu, itu je. Jangan, dia ni kaya ni, kita beli kain kafan mahal-mahal tu, putih juga. La, tidak ada. Malaikat tak akan tanya di situ. Malaikat akan tanya, man rabbuka wa man nabiyyuka. Dia tak tanya kain jenis apa ni, cantiknya. La, dia tak tanya. Allahul musta'an. Dia tidak tanya. Baik. Yang ke-10, kalaulah orang tu mati. Tadi kita kata mati syahid. Mati syahid tidak dikafankan, tidak dimandi, dan tidak dibuang pakaian syahid dia tu, cuma ditudung lah, tudung dengan kafan, dengan kain lain. Kalau orang mati muhrim macam mana? Orang yang sedang pakai ihram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, tiba-tiba dia mati. Tengok ni. Maka bagi orang laki-laki tidak ditutup kepala dia, dan tidak boleh dipakaikan wangian. Kapur baruh tadi boleh, wangian tak boleh. Sebab apa? Sebab hukum ihram masih kekal atas dia. Dalilnya hadis yang diriwayat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna rajulan kunna ma'an Nabi sallallahu fi safarin. Kami dalam perjalanan musafir pergi haji, fara'a rajulan saqata an ba'irihi fawqisa. Seorang sahabat ni duduk atas unta dia, jatuh, patah tengkuk dia, mati dalam keadaan ihram. Allahu akbar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alsiluhu bima'in wa sidrin. Mandikan dia dengan air dan air bidara, wa kaffinuhu fi thawbaihi. Pakailah 2 kain itu, kain ihram itu masuk sekali. Wala tukhammiru ra'sahu. Jangan tutup kepala dia, sebab yang mati laki-laki. Jangan tutup kepala dia. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati yuhillu au yulabbi. Bangkit di hari kiamat esok, orang ni bangkit dengan ihram, bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Masya-Allah. Mulianya orang mati dalam suasana ihram. Bangun dengan pakai ihram, bertalbiyah. Mulianya orang mati syahid, bangun dalam keadaan darahnya bau wangi kasturi. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Kita minta Allah Ta'ala matikan kita dengan husnul khatimah. Bagaimana Tuhan nak mati, Allah Ta'ala yang pilih. Yang penting, Ya Rabbi, matikan kami dengan husnul khatimah. Mati, Allah Ta'ala reda kepada kita. Akhiri ucapan kita, la ilaha illallah. Itu yang kita nak. Di mana tempat nak mati? Bila waktunya, kita serah kepada Allah SWT. Itu di ilmu Allah yang kita nak minta mati husnul khatimah. Ni sehari 2 ni ramai orang yang kena COVID, tak cukup oksigen, doktor akan tidurkan dia. Semalam bila saya keluar satu poster, beberapa adab bacaan sebelum tidur. Salah satu daripada tidur tu kan, tidur ala fitrah tu Nabi kata.
Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Yang Nabi kata siapa dia baca doa ni kemudian dia tidur di atas fitrah, kalau mati dalam keadaan suci. Jadi ada sahabat tanya, boleh tak mana-mana orang yang nak mati, mana-mana orang yang nak ditidurkan, kita minta supaya keluarga atau pihak hospital ajarkan doa ni kepada mereka. Saya kata saya sangat mengalu-alukan. Dan kalau boleh kita kempen pihak KKM di ward yang nak tidurkan orang ni, kita bawa doa-doa yang maksud ini, minta tolong baca. Kalau nak kita peringkan doa tu, letak di hospital tempat ni, bila orang nak ditidurkan, kita ajar dia mengucap, kita baca doa ni. Kalaulah andai kata mereka tidur tak bangun lagi, alhamdulillah mereka tidur dalam keadaan sudah mengucap, dengan doanya tidur di atas fitrah, mudah-mudahan mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang aman, insya-Allah. Tolonglah sahabat-sahabat kita yang boleh sampaikan cerita ni, diceritakan kepada mereka supaya orang yang mati, orang yang ditidurkan itu, tidur tu tak tahu dah. Kita nak tidurkan tu tak sedar diri dah. Sebab itulah bila kita nak ditidurkan ataupun nak kena bius mana-mana pembedahan, mengucap siap-siap lah. Kita tahu ramai orang yang dibius akhirnya tak sedar. Ada orang ramai lah yang sedar balik. Tapi langkah berjaga-jaga, langkah berhati-hati kita kena buat. Ni duk sibuk. Saya nak tidur kan ni, duk sibuk dengan video-video. Akhir kali tidur. Lah, video tak apalah, awal lagi lah video tu dengan keluarga. Sebagai ucap selamat, doa-doakan mereka. Tapi yang kita naknya, sebelum ditidurkan, tutuplah live tu, cukuplah dengan manusia. Kita live dengan Allah Azza wa Jalla, nataqa bisyahadah. Biar lidah dia bercakap dengan keluar kalimah syahadah, biar lidah dia basah dengan doa yang maksud dari Nabi SAW. Mudah-mudahan mereka tidur dalam keadaan baik, mereka dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah sekalian, sesalah perbincangan kita 10 perkara. InsyaAllah kita sambung lagi dalam kisah yang ke-95 dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.